صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, rahmat dan kasih sayangnya yang jelas melimpah atas diri kita. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengenali baginda dengan sepatutnya. Kita dapat hadirkan dalam hati kita mahabbah Rasul. Kita dapat banyak mengerjakan sunnah baginda, dapat banyak berselawat dan melayakkan kita untuk mendapatkan kedudukan yang dekat hampir dengan baginda Nabi akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sambunglah kitab kita Qalbun Salim. Nampak ada dah tu. Bau kedai lagi ni. Bau kedai lagi tak? Baik, insya-Allah. Hari tu kita berhenti pada halaman berapa ni? XXIII. Kedemah ni. Cari ya. XX dua kali, I ada 3. X ada 2, I ada 3. Cari badan. XX kod. Askar dulu kan. XX 2, I ada 3. Jumpa tak? Dia ada footnote dia nombor 9, nombor 7. Dah. Merujuk kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I. Depan lagi. Payah nak kira je kan, kira daripada depan. Dan mukadimah tu VII tak. Kalau XN ni 20 kan. Lepas tu 23. Dia tak masuk satu lagi. Mana? XXIII. 2X, lepas tu I ada 3. I. Ni. Dia tak mana pula, dia tak sama dah tu. Takkan tak sama? Cetakan lain ke? Tak, dia masih lagi muka dia apa? Tak ada V. Dia II je. Ya ke? Dia nombor 6. Dia ada 6, 7. Ada 6, 7. Ya. Lain. Cetak lain. Hak baru kot. XIII. V tak ada. Okey, baik. Baik, tak apalah. Okey. Cuba carilah. Mengerjakan mereka itu akan ibadat. Kita masih lagi dalam mukadimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan ia jin dan manusia, supaya dijadikan jin dan manusia itu supaya mengerjakan mereka akan mereka itu ibadat. Betul, jumpa dah. Baik. Nombor 6 tu ibadat. Bila sebut ibadat, maka ianya merujuk kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat menyembah kepadaku. Az-Zariyat ayat ke-56. Baik, kalau kita tengok kenapa jin dulu baru insan? Kerana galiknya untuk tenaga, untuk kekuatan, biasanya jin tu lebih kuat daripada manusia. Sebab tu Allah letak jin dulu baru manusia. Di situ. Baik. Faedah murad, maksud lam dalam perkataan liya'budun, untuk beribadat. Lam di situ. Para ahli tahqiq menyatakan lam dalam perkataan liya'budun bukanlah lam sebab atau lam ta'lil ataupun lam yang bertujuan tertentu, al-ghardu, tetapi lam dengan bentuk hikmah, al-hikmatu, yakni memberi peluang, as-sayruratu, iaitu lam al-hikmah, lamul hikmah. Jadi lam tu untuk memberi peluang kepada jin dan manusia itu supaya dapat beribadat. Okey, baik. Maksudnya bukanlah dijadikan jin dan manusia itu sebab atau tujuannya untuk menyembah Allah, kerana Allah tidak memerlukan faedah. Dijadikan manusia dan jin bukan tujuannya untuk menyembah Allah. Ni kata pengarang kita. Bukan untuk menyembah Allah, kerana Allah ni tak perlu pun kita sembah dia sebenarnya. Allah tak perlu pun kita nak menyembah. Maknanya atas muka bumi ni kalau 100 juta orang menyembah Allah, tiba-tiba kurang, mati habis, tinggal 10 juta saja. Adakah dengan 10 juta tu Allah berkurangan kekuasaan dia atau keagungan dia? Tidak. Allah tak memerlukan pun kita menyembah kepadanya. Tetapi sebaliknya kita yang perlu kepada Allah sebenarnya. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk bukan tujuan dia untuk menyembah kepadanya, bukan untuk sembah. Sebab konsep kita tidak sama dengan Tuhan hak belah-belah barat Tuhan Zeus. Kalau tak ada orang berdoa ke dia, kurang power dia. Cerita Mak Saleh dah. Kita tidak macam tu. Allah ni tidak berkurang, tidak ada istilah kurang ataupun tambah. Allah tetap dengan kekuasaannya yang maha berkuasa. Jadi di sini menyebutkan Allah tidak mengambil faedah daripada kita. Allah tidak mengambil faedah daripada ciptaannya. Sebaliknya disebut sebagai hikmah, untuk diketahui oleh manusia pada penciptaan itu dan memberi peluang kepada mereka untuk beribadah sehingga nanti dapat redha Allah. Jadi diciptakan kita ni adalah peluang. Allah bagi peluang. Allah ciptakan kita untuk hikmah dan memberi peluang kepada kita. Hikmah ni apa maksudnya? Bijaksana. Nak tunjuk Allah ni bijaksana. Jadi Allah nak tunjuk ke siapa dia ni maha bijaksana, maha berkuasa. Kalau tak ada orang lain, dia seorang-seorang. Yang kita dah bincang itu kan. Maka dijadikan makhluk untuk kenal, untuk mengenal, untuk kenal. Yang sembah-sembah tu tanggungjawab kita, tapi bukan tujuan penciptaan. Jadi liya'budun ini untuk menyembahku, itu dengan erti kata untuk berpeluang menyembahku. Baik. Jadi bukan lam tu lam sebab ataupun lam ta'lil. Baik. Lam ini di sini lamul hikmah. Baik. Justru itu yang mendapat faedah dalam penciptaan ini adalah manusia ataupun jin itu sendiri, bukannya Allah. Allah tidak menerima faedah. Yang menerima faedah kita. Okey, baik. Kemudian yang sangat mengetahui, siapa ni? Allah yang sangat mengetahui, iaitu Al-Alim, dengan sirah mubalaghah sesuai dengan pengetahuan Allah yang sangat menyeluruh, inkishafun. Allah itu pengetahuan dia inkishaf, menyeluruh, tanpa ada selindung, tanpa ada sempadan, tanpa ada had. Tetapi Al-Alimu yang diterjemahkan dengan perkataan yang tahu, yang sangat mengetahui. Ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Di dalam dada kita lah, dan mata yang khianat. Sebab apa disebut mata yang khianat? Dalam hal ini merujuk kepada firman Allah,
ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Nah, bab mata ni jangan main. Kan ada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebutkan yang berasal daripada mata, atas mata yang khianat tadi. Mata yang tak puas hati ke orang. Alah dah. Sebab tu kalau ramai orang kena penyakit ain ni. Ada orang kata ain ni kena kat budak saja. Tak mesti budak, kena orang tua pun boleh jadi kena. Pandangan mata tu. Mata tak puas hati, mata tengok. Sekarang ni siapa yang mudah kena penyakit ain? Dalam surah ni, siapa yang mudah kena penyakit ain? Betul lah, saya lah. Baru ada tengok saya seorang ni. Nah. Saya pengerusi SU hak jenis duduk depan ni. Jenis orang tengok ke dia ni. Ni. Jadi orang duk pandang kepada dia. Siapa-siapa lagi lah biasa duduk kat depan orang ni, biasa bukan akan terkena juga. Akan terkena. Sebab tu kena ada jugalah benteng diri kita ni. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada penyakit ataupun benda tak nampak lah ni. Ni panggil musuh tak nampak lah ni. Kan 3 kul pagi, 3 kul petang ke, laqad ja'akum ke, tu perlindungan kita, baca ayat kursi ke apa semua. Baik. Itulah mata yang khianat. Bila tengok orang, kadang-kadang ada benda yang dia rasa tak puas hati. Kadang-kadang mata khianat ni bukan dia hantar santau apa, tapi datang benda tu. Dia bukan datang santau, dia kata alah dia ni cakap nampak hebat, pakai serban, pakai nampak macam hebat, janggut pun tak ada dalam hati. Kena kat ya. Bila kena kat kita pula tidur jadi. Maknanya sakit lah. Bila kena tu kena buang. Baik. Dan lagi akan bertanya ia dengan pendengar. Akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat. Pendengaran dan penglihatan dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengaran dan penglihatan dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Allah tanya nanti pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ni Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada. Inna sesungguhnya sam'a wal basar wal fuad. Sam'a telinga, basar mata, fuad hati. Kullu semuanya itu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipertanyakan apa yang dia lakukan. Sebab tu kadang mukaddimah ulama ni, mukaddimah dia tu memberi gambaran daripada mafhum ayat-ayat Quran. Kalau tidak dihurai macam ni, kita tak tahu sebab apa dia tulis macam tu. Baik. Dan selawat dan salam kepada keduanya bagi Nabi. Selawat dan salam. Selawat tu apa dia? Sekarang ni malam ni kita nak tengok cerita selawat lah pula ni. Banyak cerita selawat ni. Baik. Selawat dan salam. Yang pertama disebut di sini 3 makna selawat. Selawat ke atas Nabi itu ada 3 makna. Selawat kepada baginda Nabi ada 3 makna. Yang pertama, jika daripada Allah, maka ia bermaksud rahmat, iaitu rahmat yang disertai pengagungan Allah kepada baginda dan menghidupkan hati baginda. Yang pertama makna selawat adalah selawat tu daripada Allah, artinya Allah memberi rahmat kepada Nabi, pengagungan Allah, Allah memuliakan Nabi Muhammad, menghidupkan hati baginda Nabi. Yang kedua, kalau selawat itu daripada malaikat, artinya doa malaikat, istighfar malaikat atas kesalahan, bukan ke atas dosa, kerana Nabi maksum. Kalau selawat daripada malaikat pula bermaksud istighfar atas silap, tapi bukan dosa, kerana Nabi tidak adalah maksum.
Jika daripada manusia, maka ia bermaksud munajat dan doa. Mana kalau kita ni, selawat kita ni maksud dia munajat dan doa. Tetapi hakikatnya merangkumi ketiga-tiganya. Okey, baik. Nailur Raja. Dan salam kepada keduanya bagi Nabi. Ada 6 ciri Nabi. Bila dikatakan Nabi, dia ada 6. Dia punya ciri-ciri ataupun syarat nak jadi Nabi ni. Yang pertama, manusia. Tak ada Nabi di kalangan binatang, tak ada Nabi di kalangan jin. Manusia. Malaikat pun tak ada Nabi. Yang kedua, lelaki. Tidak ada Nabi perempuan. Apatah lagi Nabi khunsa. Tak ada. Yang ketiga, merdeka. Nabi tidak ada yang jadi hamba. Semuanya merdeka. Cerita Nabi Yusuf tu macam mana? Nabi Yusuf sempat jadi hamba kan? Tahu tak? Nabi Yusuf sempat jadi hamba. Nabi Yusuf tu kan, adik-beradik dia buat lari, lepas tu pergi tinggal dalam telaga. Lepas tu balik rumah, kata ke ayah dia, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib katakan Nabi Syuaib, wahai ayah kami, ayahku, kami dah jaga Yusuf elok-elok dah, tapi berhamdik serigala juga. Lepas tu dia koyok baju Nabi Yusuf tu, dia tunjuk pada ayah dia, tengok ni ayah ni, baju Nabi Yusuf ni kena berhamdik serigala ni. Dia tinggal dalam telaga. Tinggal Nabi Yusuf seorang-seorang dalam telaga. Tapi Allah ni mengatur, Allah Maha mengatur kan. Lepas tu adalah kabilah lalu situ, tengok ada seorang nak ambil air, tengok ada budak dalam telaga. Dia ambil lah Nabi Yusuf tu, bawa jadi hamba. Jadi sempatlah jadi hamba dia nak. Lepas tu cerita dia dilanjutkan, merdeka jugalah akhirnya. Sampai satu tahap jadi menteri. Jadi menteri keuangan, jangan main-main Nabi Yusuf ni. Jadi menteri keuangan yang memakmurkan Mesir. Sampai satu tahap dia. Baik. Yang keempat, Nabi ini selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya. Nabi ini tidak ada sifat yang yang tercela lah. Orang lari. Sebab apa lari? Dia ni ada penyakit sopak, ataupun penyakit yang berjangkit pada diri dia. Dia orang jijik. Tak ada. Sifat ni jauh daripada Nabi. Bau busuk ke, jenis ketiak busuk. Tak ada Nabi ketiak busuk. Maknanya orang tak suka duduk dengan dia. Tak ada. Kusta dan lain-lain. Kusta, sopak ni penyakit-penyakit kulit yang berjangkit. Yang keempat, bapa dan ibu tidak melakukan pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Bapa dan ibu Nabi tidak melakukan pekerjaan yang hina pada pandangan ghalib manusia. Kalau macam tu, macam mana Nabi Ibrahim? Ayah dia kan buat berhala, tapi disebut je lah yang hina pada pandangan manusia. Adakah pembuat berhala pada waktu tu dikatakan hina? Tak, mulia pula zaman tu untuk kaum dia. Jadi hina pada pandangan manusia. Maknanya tak boleh jadikan modal dia ni anak orang terhina. Tak boleh. Maknanya Nabi tu dijaga. Bapa kerja angkat najis, ibu pelacur, tidak ada macam tu. Dan yang keempat, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan menyampaikan. Nabi ni dia dapat wahyu. Dia dapat petunjuk, dia dapat syariat, dia dapat undang-undang. Syariat ni aturan hidup lah. Tetapi tidak wajib pula dia untuk menyampaikan. Maknanya dia tak wajib cerita pada orang. Untuk diri dia saja. Jika diperintahkan untuk sampai pula, maka naiklah kedudukan dia menjadi Rasul. Rasul ni maknanya penyampai, utusan. Daripada Nabi, dan juga dia dapat. Nabi ni syarat dia tadilah 5 perkara ke atas. Tapi bila menyampaikan, dia jadi naik taraf jadi Rasul pula. Baik. 25 orang Nabi dan Rasul. Maknanya 25 orang tu adalah Rasul sebenarnya semua tu. Nabi dan Rasul masuk Rasul lah tu. Yang wajib kita imani, tahu nama dan tahu sikit banyak cerita dia. Kalau kita tanya Nabi Zakaria, apa cerita Nabi Zakaria? Sudah.
buat Nabi Ilyasak. Macam mana cerita dia? Ilyas seorang, Ilyasak seorang. Sudah macam mana? Tahu sebut je ni. Kalau Nabi Yusuf tahulah cerita dia. Nabi Soleh tahulah. Nabi hak ikan nun tu. Nabi Yusuf tak? Ya. Ikan nun tu. Yunus. Ngangor semua. Nah. Kisah Nabi Nabi Harun sekali dengan Nabi Musa lah kisah dia. Apa lagi? Zakaria, Nabi Isa, Zakaria, Isa, apa lagi? Yahya. Macam mana cerita dia Yahya? Nah, ada tak ustaz hak mengajar sirah ni? Ada tak ustaz hak mengajar sirah? Kat masjid surah ada? Masjid ada masjid. Sirah Nabi ke sirah Nabi Muhammad je? Nabi Muhammad ke Nabi seluruh Nabi? Nabi Muhammad. Seluruh Nabi tak ada. Jarang ada tu. Nak kisah-kisah ni kadang-kadang kena baca buku baru tahu. Tak dalam TV pun jarang cerita. Jenis selit-selit je. Sedangkan dia ni salah satu. Sebab kita ada 30 hari dalam sebulan. Surau masjid pula berterabur dah. Maknanya tolonglah dalam satu karya tu kalau boleh adalah ambil sirah ni juga. Kisah Nabi. Sebab dia salah satu daripada iman juga. Rukun iman. Sedap cerita Nabi ni sedap. Dia macam adventure sikit. Kalau tukang cerita pula sedap je ni pandai bercerita. Tukang cerita ni ustaz tu lah. Pandai bercerita. Kita rasa memang duduk zaman tu lah. Tu penting orang yang pandai cerita ni. Kalau dia setakat baca kitab, ngantuklah kita. Kita mesti baca lah macam tu. Tapi bila ustaz mengajar kitab ni, sebenarnya kita nak baca, nak ambil pengajaran juga tu. Lepas tu kalau kita boleh cuba kaitkan dengan kita sekarang ni. Lepas tu di situ pun kita boleh tahu syara'u man qablana, hukum syarak yang berlaku sebelum kita. Apa yang berlaku pada zaman Nabi tu, zaman Nabi ni. Dan mungkin ada lagi kajian sejarah peninggalan Nabi tu kat mana, Nabi tu duduk kat mana, Nabi ni duduk kat mana, kan? Dalam Quran kadang-kadang dia tak sebut jelas tempat tu, dia cuma hanya sebut Nabi dan cerita dia. Dia tak perlu pun kadang-kadang sebut dengan jelas. Tapi kalau kajian sejarah ataupun dengan bantuan daripada hadis Nabi ataupun ada petunjuk-petunjuk lagi, mungkin Israiliyat pun boleh jadi, maka ia menjadi panduan tambahan mana Nabi tu duduk. Kita pun jadi lebih mengimani. Lebih tahulah, lebih banyak kita tahu tak rugi tak. Kadang-kadang perlu juga cerita-cerita macam ni. Kita nak tahu juga. Kalau duk main hukum hakam, duk main ngaji Quran saja, duk main hadis saja, kadang-kadang kita pun tegang juga. Jadi bila dengar cerita ni, dia macam ni lah, seronok lah sikit. Oh, Nabi ni macam ni, seronok. Jadi kita seronok. Baik. Iman kita tu. Selawat dan salam adalah keduanya. Selawat itu bagi Nabi, salam juga bagi Nabi, sejahtera, yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Nabi Muhammad lah ni, Nabi dibangkitkan kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada banyak kisah, banyak ada petunjuk dalam Al-Quran yang memberi indikator bahawa Nabi Muhammad tu, kalau tidak kerana disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah, mufti bekas mufti Mesir, antara guru besar ataupun rektor di Universiti Azhar, bekas mufti lah, Majlis Fatwa Mesir. Jadi bila orang tanya kepada dia apa itu Nur Muhammad, maka dia sebut satu-satu ayat-ayat dalam Al-Quran, dan akhirnya antara yang disebut bahawa alam ini tidak dijadikan kalau tidak kerana adanya Muhammad itu sendiri. Tidak dijadikan alam ini kalau tidak ada Muhammad. Maknanya dalam ilmu pengetahuan Allah, kalau tidak adanya hamba yang bernama Muhammad ni, maka tak guna pun Allah jadikan alam. Sebab pada diri Nabi Muhammad ni, inilah hak terbaik. Inilah hamba yang betul-betul dengar kata, yang betul-betul taat, yang paling taat. Bahkan Nabi-Nabi lain semua merujuk kepada Nabi Muhammad. Para awliya illah semua merujuk kepada Nabi Muhammad. Bodohnya kita duduk di zaman kita ni sebagai umat Nabi. Sebagai umat Nabi Muhammad.
Maknanya apa dia? Atas diri Nabi tu, Allah dengan pengetahuan Allah, Allah tahu dah. Di kalangan banyak-banyak hamba-Ku akan ada yang paling taat, yang betul-betul taat, iaitu Muhammad. Nabi Muhammad ni lah. Kalau tidak kerana ada hak ni, maka tak ada hak lain. Sebab ada hamba yang taat inilah maka diciptakan. Itu kata Syekh Ali Jumu'ah. Maknanya apa dia? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad menjadi rahmat. Maknanya Nabi itu juga sebagai asbab diciptakan sekalian makhluk yang lain. Kerana Nabi Muhammad tu hamba yang taat, maka diciptakan hamba-hamba Allah yang lain. Sebagai inilah contoh nak ikut inilah aku paling puas hati, tengoklah ke dia. Kalau tak ada hak tak taat, maka tak guna aku cipta hamba hak macam ni. Okey, baik. Al-Imam Rafi'i berkata, maksud selawat dan salam adalah Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah membangga-banggakan. Allah mengangkat Nabi Muhammad di dunia dengan memasyhurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariatnya. Atas diri Nabi ni dimasyhurkan dengan panggilan Nabi, adapun panggilan Rasul. Kan kita pernah cerita kan, isteri Nabi pun dia tak panggil abang kan, dia panggil Rasulullah. Okey, baik. Di akhirat pula baginda diagungkan Allah dengan kurniaan syafaat. Kalau di atas dunia Nabi diberi kemasyhuran dengan panggilan dan gelaran. Kalau di akhirat nanti Nabi dimasyhurkan, dimuliakan dengan syafaat, kurniaan syafaat. Nabi pemegang syafaat untuk umatnya. Syafaati lil uzma. Nabi kata, syafaatku untuk orang yang siapa? Uzma. Siapa uzma? Orang yang berdosa besar. Syafaat Nabi ni kepada orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Maknanya kita ni sesekali jangan pernah putus harap. Banyak mana pun dosa kita ni, kita kena ada rasa kita dengan Nabi ni. Ingat kalau kita jumpa ada kawan-kawan tak, ayah-ayah punya kawan-kawan jenis tak mari masjid, jenis semayang pun tak tahu ke mana. Mungkin didikan dia tak dapat benda tu, tapi bagi tahu kat dia jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Jangan putus asa walaupun tak reti ilmu agama. Jangan putus asa. Rahmat ni ini kelebihan ni. Sebab tu kena ajar sangka baik, kena ajar ajak dia supaya ingat ke Nabi selalu. Usahakan dalam sehari dapat sembahyang sekali pun tak apa. Datang masjid, datang ikut tu iman je. Tak reti baca tak apa. Tak payah nak ukur apa-apa kat dia. Tak apalah dia lambat nak macam mana. Kurang-kurangnya atas usaha dia tu Allah nilai lah. Nak macam mana? Daripada kecil memang dia tidak dilorong ke situ. Tak dilorong ke situ. Ayah dia dulu tak bawa pergi sekolah agama, dia pun tidak ni. Kalau kita ni beruntung belaka ni kira-kira ni. Tak mari masjid, kalau ayah kita tak jenis tak mari masjid juga dulu ni. Memang jenis kita keturunan elok dah ni. Allah jaga dah ni. Mana Allah jaga dah daripada dulu lah keturunan kita. Tok nenek moyang kita ni memang jenis datang masjid. Tu yang kita datang masjid ni. Jenis tak datang ni. Mungkin keturunan nenek kebayan. Dulu kan macam-macam ilmu ada kan. Kita tak tahu. Jadi walaupun Islam dia tak kata dia Kristian, Islam. Cuma tak semayang. Jadi kita pula janganlah kita bersangka buruk dengan dia. Dan kita terus-teruslah berdoa. Kalau kita jumpa dia pun jangan kita pandang hujung mata. Tidak. Anggap biasa je. Anggap macam biasa. Kalau jumpa dia doa. Teman, aku doalah. Mudah-mudahan kita ni dapat masuk syurga. Mudah-mudahan kita ni jadi umat Nabi, dapat selawatkan Nabi. Gitu je. Sambil-sambil seloroh pun tak apa. Kadang-kadang seloroh ni yang menjentik hati. Bukan dia kata dia mudah-mudahan dia tidak menganggap kita perli dia lah. Tapi kita, kalau jelas hati kita ni, hati yang berbicara, maka hati dia pun akan menangkap, insya-Allah. Sebab benda bab kasih sayang ni sebenarnya memang datang daripada Allah.
Memang datang daripada Allah. Tak? Kita menyayangi sesama manusia, menyayangi sesama Muslim. Tak? Dia ada iman dalam hati dia. Dia ada la ilaha illallah. Cuma dia tak semayang. Tak? Cuma dia jenis malas nak pergi masjid, malas nak dengar kuliah. Itu kelemahan dia lah. Ya, itu kelemahan dia. Tetapi tidaklah kelemahan itu menjadikan kita boleh menghina dia. Tidak. Nah, jadi bahkan di akhirat nanti takut-takut dia dapat syafaat Nabi nanti. Ya, dapat masuk syurga juga. Ya, syafa'atu lil uzma, syafaati lil uzma. Syafaat aku ni untuk orang yang berdosa besar. Ya, maknanya kenalah kita ajak kita punya qaryah, kita punya orang keliling kita ni, walaupun kita kata hak duduk dalam kampung ada 1,000, hak mari masjid tak sampai 100. Dalam kampung ada 1,000, hak mari masjid 70 orang. Maksimum lah tu. Tu pun pening kepala dah. Lebih pula datang hari ni. Ya, sebab nak buat nasi. Biasa bajet 50. Ya. 70 pula mari. Dia tengok chef juga tukang masak. Oh, sedap, ramai pula datang ni. Ya. Baik. Jadi jangan kita berputus asa dengan kawan-kawan kita. Kita terus mendoakan dia. Mana tahu dia dapat syafaat Nabi. Masuk syurga dia dulu pada kita. Kita tak tahu. Nah, baik. Jadi dimuliakan Nabi di akhirat dengan syafaat baginda buat umatnya, menggandakan pahalanya, menzahirkan keutamaannya, mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu dan kemudian. Nah, dizahirkan keutamaan Nabi dengan seluruh makhluk yang terdahulu dan terkemudian. Kan peristiwa Isra' Mi'raj tu jelas sangat dah macam mana Allah letak kedudukan Nabi tu. Kita cerita sikit kan. Nabi tu dah lebih daripada aras dah tu pergi. Langkau aras, lebih pada aras. Malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia lepas Nabi lah. Tak boleh lebih pada aras. Keluar pada aras, hancur. Tapi Nabi Muhammad keluar pada aras. Keluar daripada aras memang, dan diciptakan satu alam baru yang memang ready untuk Nabi seorang saja duduk dalam tu. Nabi seorang saja masuk ke dalam alam itu sebagai satu medium. Sebab kita manusia perlu kepada alat, perlu kepada ruang, perlu kepada tempat. Allah tak perlu benda tu, tapi manusia. Dan tempat pula Allah jadikan tempat Nabi a'la, yang tertinggi. Jadi seluruh makhluk tu duduk bawah Nabi belakang. Nabi ni Allah letak sebagai makhluk yang paling mulia, paling tinggi. Di atas, mengatasi segala makhluk. Dengan kedudukan yang terpuji serta menzahirkan keutamaan baginda ke atas seluruh orang yang beriman. Baik. Kerana rahmat. Tadi sekalian alam. Kerana rahmat. Beliau juga menyatakan, inilah beberapa perkara yang Allah kurniakan kepada baginda. Kurniaan ini mempunyai darjat kedudukan. Allah boleh menambah lagi darjat ini melalui doa daripada sesiapa saja yang berselawat kepada Nabi. Jadi baginda Nabi ni, dia punya kedudukan dia memang sentiasa menaik. Naik darjat semua. Kedudukan Nabi tidak tetap dia naik. Walaupun Nabi dah meninggal, kita kata Nabi dah berpindah alam lah. Walaupun Nabi dah alam lain dah, tapi sebab kita umat ni selalu selawat. Bila selawat naik kedudukan. Jadi memang Nabi ni selalu naik. Memang selalu naik. Jadi tidak ada, orang panggil apa? Unlimited. Unlimited. Kedudukan Nabi ni unlimited. Kalau kita ni mungkin sampai mati habislah. Nak naik level. Jadi hak tu lah kita guna level tu. Guna dalam pada masyarakat nanti. Jalan pada masyarakat, dalam kubur pada masyarakat, kita guna kedudukan kita tu lah. Sebab tempat dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Tempat kita berusaha, tuai hasil akhirat nanti. Tapi bagi Nabi, dia meningkat selalu. Baik. Ini merujuk kepada firman Allah, rahmat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atas diri Nabi itu tidaklah kami utuskan dia melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Ataupun dalam arti kata lain, rahmat Allah nak tunjuk rahmat dia kepada seluruh alam dengan sebab adanya Nabi. Macam tadilah, kerana adanya Nabi barulah ada kita. Ada Nabi barulah ada kita ni. Yang bersabda ia tu siapa? Nabi Muhammad. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, gambaran rupa kamu. Surah ni kan, surah Fatihah tu gambaran, cerita, gambaran, rupa. Suar, surah, gambaran kamu. Tidak melihat pada rupa parah kamu, tetapi Allah melihat pada qulubikum, hati kamu. Ini adalah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Ada innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Ada tambahan absyarikum. Baik. Dan sekalian keluarganya. Tadi ia dan seterusnya sekalian dan atas sekalian keluarganya. Keluarga siapa ni? Keluarga Nabi dan para sahabatnya. Menurut Imam Syafi'i, keluarga Nabi adalah mereka yang beriman, orang yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu menurut Imam Syafi'i, yang dikatakan keluarga Nabi daripada Bani Hashim. Muttalib ni, Bani Hashim ni maknanya atas lagi pada Muttalib lah, kalau kira atas lagi. Tapi kalau Bani Hashim, Nabi termasuklah pak saudara Nabi hak beriman, termasuklah siapa lagi? Sepupu Nabi yang beriman. Pak saudara Nabi yang beriman siapa? Hamzah Ibnu Abbas. Abbas Ibnu Abbas tu sepupu Nabi. Abbas, siapa lagi? Ja'far. Ni pak saudara Nabi yang beriman. Ada hak lain tak beriman. Ini antara hak beriman. Kan Nabi banyak pak saudara kan? Kan ada 10 beradik. Cerita Abdullah kan ada 10 beradik. Abdul Muttalib kan cerita dia, kalau aku dapat 10 orang anak, satu anak akan aku korbankan. Dia punya nazar. Lah kali abang sekali Abdullah lah, ayah Nabi lah, abang sekali. Maka dia panggil, bila sampai cukup anak 10 orang semua dah besar, maka dia sebut panggil semua anak-anak, wahai anak-anakku, dulu ayah pernah bernazar kalau dapat anak 10 orang, seorang akan dikorbankan. Maka oleh itu ayah nak pilih lah, kita nak buat cabutan bertuah lah. Siapa kena nama dia tu, dia lah akan dikorbankan. Maknanya sembelih lah ni. Tu nazar dia. Maka 3 kali sekali cabut, Abdullah keluar nama. Tak boleh, ni anak kesayangan. Cabut kali kedua, Abdullah juga. Cabut kali ketiga, Abdullah juga. 3 kali Abdullah. Macam mana ni, macam mana? Tak boleh, tak puas hati. Dia rasa tak kena ni cabutan. Lepas tu dia tanyalah kepada, kita kata siapa, ahli nujum lah. Ahli nujum waktu tu lah. Kata macam mana ni? Kata kalau macam tu, nazar kamu ni, sebab kamu dah cabut 3 kali, maka digantikanlah setiap satu kali cabut tu dengan 30 ekor 30 ekor ke 40 ekor unta. Menjadikan pada waktu tu dia bila 3 kali cabut, maknanya berapa? 120 ekor unta dia kena sembelih. Tak ingat 120 ke 90 ekor, tapi nak sebut banyak lah. Saya tak ingat. Satu cabutan, sebab dia dah cabut 3 kali kan. Baik, tu kisah dia lah, kisah dululah. Kisah anak kepada Abdul Muttalib. Baik. Jadi itu menurut Imam Syafi'i. Jadi dikatakan keluarga Nabi adalah daripada jalur Abdul Muttalib tadi. Baik. Boleh juga yang menjadi pendapat sampai sekarang ni, iaitu keluarga Nabi yang dikatakan sebagai ahlul bait Nabi, kalau ikut zaman, kalau Imam Syafi'i ini menurut yang tadilah. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, merujuk kepada zuriat keturunan Nabi yang lahir daripada Hasan dan Husain sahaja. Zuriat keturunan Nabi yang lahir daripada Siti Fatimah dan Saidina Ali, anak daripada anak Hasan dan Husain sahaja. Yang itulah yang menjadi, kita kata, zuriat keturunan ahli keluarga, ahli bait Nabi yang ada sekarang ni. Kalau ahli bait Nabi hak dulu, sekali dengan pak saudara, sekali dengan sepupu hak beriman lah. Kalau hak sekarang ni hanya dikira daripada jalur keturunan ini sahaja, Hasan dan Husain. Baik. Dan sahabatnya, ni cerita sahabat pula ni. Kau apa dah ni?
Tak isyak kan? Baik. Sahabat ni merujuk kepada orang yang sehidup satu zaman dengan Nabi di muka bumi. Dia sebut sahabat yang sezaman dengan Nabi di muka bumi. Maknanya malaikat Jibril walaupun kata sahabat tak dikira. Malaikat-malaikat lain walaupun kata sahabat rapat dengan Nabi tapi tak dikira. Yang dikira hanyalah manusia. Jin pun tak kira, kira manusia je. Dikatakan sahabat. Orang kira sahabat, nanti jin tu mengaku juga. Kan ada jin pula umur kan panjang-panjang. 3,000 tahun tu budak lagi, remaja lagi. Ya. 1,000 tahun tu kira budak lagi jin ni kadang-kadang tak. Jadi jin ni umur panjang. Maknanya kalau 3,000 tahun kita dengan Nabi baru 1,400 lebih. Nah, mungkin waktu jumpa dengan Nabi tu umur dia baru 2,000 tahun. Sekarang ni baru 2,500. Baru 3,500. Nah, jadi dia umur jin ni panjang-panjang. Jadi kalaulah jin tu dikira sahabat, jadi kalau jin tu cakap dengan aku dulu ni, aku ni sahabat Nabi ni aku ni. Jin ni bercakap dengan jin kan. Hak boleh bercakap dengan jin jenuh tu tak dikira. Jadi hak dikira sahabat ni hanya manusia. Baik. Yang melihat baginda beriman dengannya meninggal dalam keadaan beriman. Duduk sekali sezaman dengan Nabi, sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dan mati dalam keadaan iman. Inilah sahabat. Ada yang sezaman dengan Nabi, beriman tapi tak sempat jumpa. Yang ni tak panggil sahabat. Dia panggil tabi'in. Sebab dia sempat jumpa sahabat lain saja. Dia tak sempat jumpa Nabi. Contohnya, yang terkenal tu apa nama? Apa nama hak terkenal tu? Nabi siap cerita lagi tu. Uwais. Uwais Al-Qarni. Tu sahabat. Dia tak jumpa Nabi. Dia nak jumpa Nabi, cuma sebab waktu tu mak dia sakit. Jadi dia duduk jaga mak dia lah. Duduk kendong 10 kilo. Duduk kendong mak dia. Jadi dia punya jasa dia besar. Dia jumpa Nabi dalam mimpi. Dia jumpa Nabi waktu hidup. Nabi dah ni dia tak jumpa ni, tapi dia jumpa dalam mimpi dia. Tapi dalam mimpi tak kira lah. Dia kena jumpa dalam dunia nyata. Baik. Ada juga dalam kalangan sahabat yang hidup sezaman dengan baginda, beriman dengannya tetapi tidak melihatnya. Mereka ini dipanggil sebagai al-mukhadramun. Dia disebut al-mukhadramun. Disebut juga sahabat juga. Ada ulama sebut sahabat, tapi ada sebut tadi tabi'in. Sebab dia tak sempat dengan Nabi, dia sempat dengan sahabat. Tetapi dalam kitab ni sebut orang yang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, cuma dia tak sempat jumpa Nabi. Disebut sebagai al-mukhadramun. Antara mereka Sayyidina Uwais Al-Qarni. Baik, sahabat yang paling afdal, yang paling utama sahabat tu ada 10 orang. Ni ingatlah ni. Bila sebut nama 10 orang ni, insya-Allah itu pun mereka ini termasuk dalam golongan yang dijanjikan syurga atas dunia lagi. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali nombor 4. Nombor 5 Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nombor 6 Sayyidina Sa'id bin Zaid. Yang ke-7 Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Abu Ubaidah bin Ibn Jarrah. Ada satu hadis, setiap umat ada orang kepercayaan. Orang yang kepercayaan pada zamanku adalah inilah Ubaidah Ibn Jarrah bin Ibn Jarrah. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah. Itu umat orang kepercayaan ku. Nabi kata dalam satu hadis. Yang ke-10 Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Ada 10 orang. Okey. Tutup buku, sebutkan 10 nama. Dalam kelas awak gitu. Sebut nama. Tutup buku. Okey. Apa? Sebut. Sebut 3 orang. Hak sebut dah jangan sebut. Baru bergerak otak sikit tak. Dengar saja. Baik. Orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad disebut hawariyun. Sahabat-sahabat. Macam Nabi Isa kan. Disebut hawariyun. Pengikut-pengikut lah. Baik.
Yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka. Mereka itu daripada sifat kecelaan. Nah, iaitu apa dia? Dalam ilmu tasawuf, marhalah ataupun tahapan proses yang dipanggil sebagai takhalli, iaitu proses menyucikan diri. Kalau kita ngaji tasawuf lah, ada ustaz ngaji tasawuf tu ni. Saya tak ngajar direct macam ni. Dia ada takhalli, ada tahalli. Dia ada ni, kita ada proses-proses dia kan. Takhalli iaitu bermaksud mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Makna proses penyucian jiwa, penyucian diri disebut takhalli. Apa dia? Contoh takhalli. Maknanya kita taubat, kita cuba berpuasa, kita banyakkan istighfar, kita lari daripada tempat-tempat hak kita biasa dah buat maksiat tu. Ini proses menyucikan diri. Apa lagi? Kita makan makanan yang halal dan tayyiban. Apalagi kita berkawan dengan orang soleh. Itu proses takhalli, proses menyucikan diri. Membersihkan mereka itu akan segala hati mereka daripada sifat cela, dan menghiasi pula mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Bila dah bersih takhalli, maka masuk pula yang kedua, tahalli, isi pula. Lepas cuci-cuci hati, maka isilah bekas hati kita itu dengan sifat terpuji. Tahalli pula nama dia. Baik. Yang bermaksud menghiasi diri dengan sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Takhalli apa dia? Menyucikan jiwa, menyucikan diri. Tahalli, lepas cuci dosa, cuci diri kita, cuci hati kotor tu, maka hiasi, isi dan hiasi hati dengan sifat mahmudah. Itu disebut tahalli. Baik. Faedah bara'ah dan al-istihlal di awal penulisan. Baik. Istihlal, faedah. Kenapa dibuat ni lah mukaddimah ni. Kandungan dalam perangan pertama, kedua dan ketiga dalam mukaddimah ini disebut dengan bacaan dengan bara'ah al-istihlal, iaitu dengan membaca ketiga-tiganya. Pembaca akan faham tujuan kitab, pengarang kitab menulis kitab. Dalam kitab ini pengarang ingin berbicara tentang hati dan ia merujuk kepada ilmu tasawuf. Okey, baik. Kadang tu sampai sini saja. Nanti hak nombor 22 tu kita sambung dengan kali. Amma ba'du. Sedap baca kitab ni. Kenyang rasa. Tanda situ baik. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.